Chapter 3, Electric Current and Direct Current Circuit. Untuk topik ini, kita akan belajar mengenai arus elektrik dan litar arus terus. This is the overview for this topic. Okay, the first one, we are going to look at the definition of the electric current, where you need to apply I equals dq per dt. Number 2, we have the concept of the resistivity, where the definition is rho equals Ra per L. Number 3, we have the concept of Ohm's law, where you need to know how to give the statement of the Ohm's law, and you need to apply the graph of Vi for ohmic conductor. And number 4, we have the concept of resistors, either in series or in parallel, and you need to know how to calculate the effective resistance. Let's look learning outcome 3.1 electric current. At the end of this chapter, students should be able to define electric current, use electric current I equals dq per dt. Baiklah kelas, kita akan bincangkan konsep yang pertama, iaitu 3.1 electric current. Simbol untuk electric current adalah huruf besar I. Dalam bahagian ini, kita akan mengkaji aliran cas elektrik melalui sesuatu bahan. Dan bahan yang kita akan gunakan dalam topik ini merupakan wire. Consider a simple closed circuit consists of wires, a battery and a light bulb as shown in figure 3.1. Okey, pada gambar rajah 3.1, kita ada satu contoh litar yang tertutup. Dan litar ini mengandungi wire, bateri dan mentol. Okey, kalau kamu perhatikan pada gambar rajah litar ini, okey, sebenarnya kedua-dua hujung wire di sini kedua-dua hujung wire ni kita telah sambungkan kepada bateri. Okey, diberikanlah untuk kes ini bateri kita nilai potential difference ataupun beza keupayaan adalah 1.5 volt. Okey, untuk bateri ini kita dah tetapkanlah yang mana sebelah kanan terminal negatif, sebelah kiri terminal positif. Untuk bateri dia mesti ada terminal positif dan terminal negatif. Okey, so bateri ini sebenarnya kita akan tetapkan adanya perbezaan keupayaan di antara positif terminals dan juga negatif terminals. Okey, dan ini akan mewujudkan medan elektrik di dalam wire. Okey, so medan elektrik ini nanti akan memberikan daya kepada elektron yang akan menyebabkan elektron bergerak di dalam wire sehingga menghasilkan arus. Okey, so untuk wire ni kita akan ambil sebahagian kawasan wire ni ya. So untuk kes ni kita ambil di kawasan ni lah. So kita ambil kawasan ni, kita zoom out ya. Kamu akan dapat ini adalah wire tadi. Okey, apa yang berlaku dalam wire ini? Okey, sebenarnya wire ni dia mesti ada satu luas permukaan.
kita boleh consider ini akan jadi luas permukaan bagi wire. Okey, boleh ambil kat hujung wire ni ataupun di bahagian tengah-tengah ni juga kita boleh katakan ini adalah luas keratan rentas bagi wire. So kita akan declare area-nya sebagai A. Alright, so bila kita ada litar ni tertutup, bermaksud litar ini akan menjadi satu litar yang lengkap. Okay, means that dalam litar ni nanti, dalam wire ni nanti akan ada arus yang mengalir. Okay, nak tentukanlah sekarang manakah arah arus ini. Okay, sebelum tu, okay, dekat bahagian wire tadi yang kita ambil, okay, kamu dapat tadi kan yang sebelah kiri ni terminalnya positif. Okay, bermaksud kita akan dapat dekat wire ni nanti yang sebelah kiri ni akan jadi terminal positif. Okey, manakala di sebelah kanan akan menjadi terminal negatif. So saya remark dekat gambar raja yang wire ni ya. Sebelah kiri kita akan dapat ini akan jadi terminal positif, sebelah kanan akan menjadi terminal negatif. Okey, so direction for the electric current, okey, kita akan dapat from the positive to the negative terminals. So kamu akan dapat inilah arah arus ya. Okey, daripada mana? Daripada positive terminals ni ya to the negative terminals. So inilah arah bagi arus. Okey, dan sebenarnya dalam masa yang sama juga di antara kawasan positif ke negatif ini, okey, adanya ataupun wujudnya electric field. Wujudnya kawasan medan elektrik. Dan untuk electric field ini, iaitu E ya, kita kena tentukan jugalah mana arah bagi electric field. So, direction of the electric field sebenarnya adalah sama dengan direction of the electric current. So, kamu akan dapat daripada mana? Daripada positive terminals ke negative terminals. Okay, so ini arah bagi electric field ataupun medan elektrik. Okay, itu bahagian yang pertama lah. Okay, bahagian yang kedua, kita nak tengok pula arah bagi pengaliran elektron. Okay, kamu kena tahulah sebenarnya elektron ni dia bercharge negatif. Okey, so elektron ni bercharge apa? Dia bercharge negatif. Okey, bercharge negatif lah. Okey, so now once ada current, okay, inside the wire means that you also akan ada electron flow inside the wire. So direction of the electron flow, okay, you are going to get from the negative to the positive terminals. Okay, so dalam wire ni sebenarnya kita ada banyak elektron ya yang bergerak. Okay, yang ni semua elektron-elektronnya. Okay, you ada a lot of electron. Okay, so tentukanlah ni mana arah bagi gerakan elektron ni. So elektron ni nanti akan bergerak daripada negative terminals ke positive terminals. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa elektron ni tadi apa? Elektron ni bercharge negatif. Okey, kalau negatif, dia akan tertarik kepada terminal positif. That's why kamu akan dapat elektron ni bergerak daripada negatif pergi kepada positif terminals. Okey? So nanti bila elektron ni bergerak sebenarnya ataupun memecut ya, dalam keadaan lain dia memecut ya dalam wayar ni. Okey, disebabkan oleh apa? Disebabkan adanya daya elektrik yang bertindak terhadap elektron ini. Okay, so you will get that the electron accelerate because of the electric force acted on it. Okay, so kamu akan dapat bila elektron ni bergerak daripada negatif kepada positif terminal,
sebenarnya kita ada satu daya lah yang bertindak terhadap elektron ini, dan nama daya itu adalah daya elektrik. Okey, ataupun you ada electric force. Okey, so arah electric force ni sebenarnya akan samalah dengan arah gerakan ataupun aliran elektron tadi. Alright, so kita recap balik semula tadi ya. So, kita ada yang pertama, direction of the electric field or electric current. So, you akan dapat from where to where? From the positive to the negative terminals. Okay, number 2, we have the direction of the electron flow. Okay, so you akan dapat ke mana? Negative to the positive terminals. Okay, and the electron will accelerate. Why? Because the electric force is acted on it. Okay, that's why elektron tu nanti akan bergeraklah daripada negative terminals kepada positive terminal. Okay, now kita akan define lah what is the electric current. Okay, electric current is defined as the total or net charge, okay, flowing through the area per unit time T. Okey, masuk kat sini ya, kita kena ada satu jumlah charge Okey, ataupun ada total charge, atau ada net charge lah. Okey, yang mana total charge ni nanti akan mengalir melalui luas permukaan, okey, bagi wire tadi, perkan dengan unit masa. Okey, daripada statement ni kita boleh keluarkan satu persamaan, iaitu I equals to the Q per T. Ini kalau kamu nak cari untuk arus purata ataupun average current. Or you can have that I equals to dQ per dt. Okay, this one for the instantaneous current ataupun arus seketika. Okay, daripada rumus ni, okay, kita keluarkanlah parameter ni ya. Okay, yang pertama kamu ada I. So, I ni ialah electric current. Yang kedua Q. Q ni ialah total ataupun net charge. Okay, so untuk charge nanti it can be either positive charge or negative charge lah. Tapi kita akan ambil magnitude-nya sajalah ya. Okay, and T is a time. Okay, and the unit for the charge Q is coulomb. Okay, unit untuk charge adalah coulomb. Okay, you take note dekat sini. Okay, charge kita ni juga adalah bersamaan dengan NE. So, N ni apa? N ni is a numbers. Okay, and E ni is the electron. Okay, so berapakah nilai charge bagi elektron ni? Elektron kita bernilai 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okey, inilah nilai untuk elektron. Okey, nilai charge lah untuk elektron ya. Okey, so untuk current juga kita boleh takrifkan dia sebagai the current is the rate at which charge flow through this surface. Okey, so kamu ada kadar pengaliran charge. Okey, bila kadar dekat sini, ni rate So kamu akan dapat, ni juga akan membawa maksud sebagai dq per dt. Okey, that flow through this surface. So, current actually is a base quantities or scalar quantities. Okey, bermaksud current ini dia adalah scalar quantity. Dia hanya ada apa? Dia hanya ada magnitude. Okey, only has a magnitude. Okey, magnitude only Okey, the SI unit
for the electric current, okay, is ampere. So simbolnya adalah capital A. Okay, let's say lah you ada 1 ampere of current. So we can define 1 ampere of current as 1 coulomb of charge passing through the surface area in 1 second. Okay, maksudnya kalau untuk 1 ampere tu dia bersamaan dengan nilai charge-nya 1 coulomb. Okay, melalui luas permukaan dalam tempoh 1 saat. Okay, or you can write the equation as 1 ampere equals to the 1 coulomb per 1 second. Therefore, kamu akan dapat 1 coulomb per second. Okay, yang ni unit lain lah untuk current. Okay, sebab kamu ada kat sini coulomb per second ya. That's why dapat C as negative 1. Dan nilai ni setara lah dengan ampere. Okay, so note, if the charge move around a circuit in the same direction at all time, the current is called direct current, DC, which is produced by the battery. Okay, untuk statement ni, jika ya charge itu bergerak, okay, bergerak dalam circuit dalam lita, pada arah yang sama sepanjang masa, so current ini kita akan panggil dia sebagai arus terus, direct current lah, yang mana dihasilkan oleh bateri.